Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni, topik kita adalah sijil kemahiran versus degree. Sebab aku tengok video dari ML Studio pagi ni, aku believe semua orang ada opinion masing-masing. Semua orang ada hak ke atas opinion masing-masing. So, ini adalah video mungkin reaction atau mungkin apa counter ke, aku tak sure lah. Tapi aku just nak bagi opinion tentang kemahiran versus degree. Kita tengok video dulu. Hari ni nak cakap pasal sijil kemahiran dengan degree yang biasa yang ada kalau keluar dekat universiti tempatan kan. Bezanya sangat berbeza. Firstly, dia cakap bezanya sangat berbeza. Seolah-olah memang dia macam memang teruk sangat yang salah satu pihak tu yang aku tak sure. Okay, terpulang pada dia. Sebab apa tau? Sebab dengan sijil kemahiran tu menunjukkan kita ni boleh buat kerja. Degree tu contohnya kan business management, accounting ke apa, whatever lah kan, pertanian ke apa ke, kita belum tentu lagi pakar atau expert di dalam pekerjaan tersebut. Sijil kemahiran ni lebih fokus untuk jadi pakar atau expert bukan hanya dengan ambil sijil kemahiran, tapi kau kena more knowledge dalam bidang tu, barulah kau boleh declare kau ni pakar ataupun expert. Bukan semata-mata kau ada sijil kemahiran. Okay, itu satu. Dia menunjukkan kita bahawa kita telah melalui berbagai core curriculum yang ada pada sistem pendidikan kemahiran tersebut. Sebagai contoh, sijil kemahiran 20% di dalam kelas, 80% di dalam industri sebenar. Di mana dia melakukan aktiviti ni, contohnya kita cakap pasal bunga kan. Macam mana dia bersihkan bunga tu, macam mana dia ambil bunga tu daripada kebun, macam mana dia tanam bunga tersebut, macam mana dia pasang bunga dalam struktur yang agak besar, macam mana kita nak tahu tentang bunga tu hidup berapa lama. Bagi pendapat saya, sijil kemahiran ni lagi wow lah. Sekejap. Aku syak first, dia adalah kos pertanian ataupun bunga lah dalam sijil kemahiran. Sebab dia bercakap lebih dekat ke arah tu. Lepas tu yang kedua adalah, dia kata bagi saya sijil kemahiran ni dia lebih wow lah. Kau kena explain apa yang wow. Sebab kalau kita nak kata lebih wow tu, semua orang akan faham wow dengan cara berbeza, faham tak? Tapi tengok dulu pada sijil yang ada. Sebab apa, toke-toke kat sana, diorang tak nak ada orang-orang yang pandai cakap ni, dia nak buat kerja. Nanti kan dia cakap, ayah you cerita banyak sembang kari, kerja tak tahu bikin apa cerita. Gaji 3,000, 4,000, 10,000, tapi buat kerja tak tahu. Itu yang membuatkan orang-orang luar marah. Second adalah dia kata toke-toke kat luar sana dia tak naknya orang macam ni. Orang degree, dia nak orang-orang yang ada kemahiran. Sebab apa? Orang-orang degree ni sembang kan. Orang-orang degree ni cakap banyak, buat kerja tak tahu. So firstly, itu adalah general judgement kepada seluruh orang degree. Mesti seolah-olah orang degree semua pandai sembang tapi tak pandai buat kerja. Okay. Yang kedua adalah, kenapa toke-toke ni dia prefer orang kemahiran banding degree. Aku pernah minta opini diorang adalah, yang pertama, bukannya sebab orang degree ni pandai cakap tak tahu buat kerja, tapi sebab diorang jimat sikit nak bayar overhead. Faham tak? Bila ambil orang degree seorang, boleh ambil 2 orang budak kemahiran kan. Tapi in term of quality kerja, kau tak boleh tengok sama ada dia ni budak kemahiran ataupun budak degree. Kau kena tengok orang tu sendiri. Ada je yang aku kenal budak kemahiran yang kerja dia free rider. So macam tu ke? Hanya kerana dia ada sijil kemahiran, dia lebih bagus daripada orang degree? Benda tu question lah, faham tak? Tu kan, so skill tu penting. Sijil kemahiran ni dia ada sijil kemahiran, diploma kemahiran, diploma lanjutan kemahiran. Apa bezanya dengan degree atau diploma kemahiran ni? Bezanya adalah sijil kemahiran ni dia memang melakukan aktiviti industri tu secara berterusan. Degree yang ada yang dekat universiti ni, dia cuma belajar teori saja. Pemilik syarikat atau CEO orang besar-besar ni, diorang lebih bijak sekarang. Diorang lebih degree yang ada dekat Malaysia ni semua belajar teori je. Serius lah, semua belajar teori je. Kita orang pun ada belajar praktikal. Macam aku contoh, student psikologi. Aku bercakap pasal psikologi sebab aku student psikologi lah. Kita orang ada buat eksperimen macam mana nak buat secara etikal, macam mana kita nak run eksperimen tu, macam mana yang nak katakan result daripada eksperimen tu valid. Mana kata kita orang buat juga benda-benda praktikal. Dan selain tu, aku tak sure lah dia bercakap pasal kos apa yang hanya belajar teori semata-mata. Sebab aku tengok kawan-kawan aku yang architecture,
dia buat secara praktikal. Kawan-kawan aku yang apa ni nama kata, engineer, dia buat juga secara praktikal. Even cost account, lawyer, semua buat praktikal. Mesti akan buat praktikal, tak akan belajar teori semata-mata. Dah aku bebel. Tapi tahu. Terus So maknanya dia tak nak jadikan satu company tu, company besar tu, company contohnya company A, company transporter ke, company dekorasi ke apa ke, dia tak nak buang masa nak ajar lagi benda tu. Zaman dah maju, dah pantas toke-toke atau pemilik syarikat ni dia nak cari duit, dia nak maksimumkan keuntungan. Kalau dia untung pun dia akan buat apa? Dia akan sedekahkan atau bagi beasiswa ke orang lain. Dia tak nak jadikan syarikat dia adalah sebagai makmal. Itu pendapat saya lah. Nak jadi orang yang hebat, bos tu dia kena belajar daripada bawah sampai atas. Dia kena tahu. Okay, firstly dia kata toki-toki ni dia orang fikir nak untung je. Betul lah. Sebagai syarikat, kalau kau buat bisnes, kalau kau tak fikir macam mana nak dapatkan lebih banyak keuntungan, baik jangan bisnes. Lepas tu dia kata untuk dapat keuntungan, baik je sedekahkan ke dia ni, bagi beasiswa ke, tu terpulang lah, aku tak kisah. Tapi yang aku tak setuju dia adalah jangan jadikan company tu makmal. Seolah-olah bila adakan training, seolah-olah company tu makmal. Pada pandangan aku, kau masuklah kerja apa, contohlah, kau belajarlah bahagian apa engineering. Once kau masuk kerja engineering, kau still kena ada few training, faham tak? Maksudnya, kau perlu diajar untuk macam mana buat kerja ikut culture organisation tu, ikut company tu. Kau tak boleh main suka, kau kemahiran apa? Engineering. Masuk, buat kerja terus. Tak mungkin, tak mungkin. Masuk apa-apa industri, memang akan ada training lu, akan diajar atau diorang akan guide something. Sebab apa? Sebab semua benda mesti perlu belajar sebelum praktis. Itu pandangan akulah. Sebab dia pun cakap pandangan dia. Nasib baik dia cakap itu pendapat dia. So aku tahulah bukan semua orang kemahiran berfikiran macam ni. Okay? Everything. Kalau dia tak tahu, senanglah kena kencing. Kalau orang ni memang dia betul dah kemahiran, so budak-budak yang bawah ni macam baru nak naik ni, dia nak kencing orang atas pun tak boleh juga, kan? Sebab apa? Dia kata, kau tak payahlah nak kencing. Aku lagi terror daripada kau. So kemahiran tu penting bagi sebab saya pada zaman sekarang. Ya, kelawat dia kata, kau tak payahlah nak kencing, kaki kencing. Seolah-olah semua bos kat Malaysia ni yang ada company adalah kaki kencing. Seolah-olah lah. Tapi pada pandangan aku, kenapa kita perlu tahu semua perkara? Contohlah, kalau kau nak run business, jadi business owner kan, dia jadi CEO. Engkau sebenarnya tak perlu tahu pun dari kecil-kecil sampai besar. Sebab tu, bila kau run company, kau kena ada team. Kenapa kena ada team? Sebab team tu, dia boleh support apa yang kau tak ada. Tahu? Kenapa kau cari pekerja kalau kau boleh buat semua benda? Betul tak? So, CEO ni kadang-kadang dia just tahu a few things je. Tapi mungkin dia ambil pekerja, mungkin sebab orang tu lebih pakar dalam bahagian tu. Contoh, kalau aku ada company, aku tahu je edit video, aku tahu je Photoshop semua tu. Tapi kenapa kita still ambil graphic design? Supaya orang ni dia fokus buat kerja dekat situ. Dan kerja tu lebih efisien, lebih produktif. Macam tu. Bukannya sebab tak nak kena kencing. Mungkin one of it adalah tak nak kena kencing. Tapi bukan itu semata-mata, faham tak? Lah, kerja kemahiran tu okey. Kalau saya tahulah kan kita ada time capsule kan, saya tak nak ambil ni benda-benda ni. Baik saya ambil kemahiran tu. Sebab apa saya tak nak buang masa. Masa tu penat weh. Lepas tu dia apa ni? Dia cakap pada pandangan saya lah, pada zaman sekarang CJ kemahiran tu okey. Sekarang ni aku tak sure sama ada dia kata CJ kemahiran tu adalah benda yang paling penting ataupun just okey. Aku tak sure yang tu. Adik-adik kat luar sana yang tak berjaya tu, peluang anda kat luar tu masih lagi ada. Uncle ni SPM bukan pandai pun, tapi Uncle boleh cakap orang putih dekat overseas tau. Boleh kerja sama dengan Mak Saleh tau. Sebab apa? Sebab Uncle ada kemahiran. Saya ada kemahiran. So kalau kita tak ada kemahiran, orang tak nak kawan kita. Pada situ satu kemahiran dan satu Uncle ni tak pandai sangat pun, tapi boleh cakap orang putih dekat overseas. Adakah cakap orang putih menjadikan kita pandai? Tahu ada language tidak menjadikan kita more intelligent. Itu fact. Dan aku tak tahu memang ada perception macam tu ke, asal kita kerja dengan Mak Saleh je kita lebih hebat. Aku personally aku tak ada perception yang kalau kau nak jadi hebat kau kena kerja dengan Mak Saleh. Aku tak ada perception macam tu lah. So bila dia kata uncle yang tak apa okey sangat pun tapi boleh kerja dengan Mak Saleh, seolah-olah benda tu macam big achievement. Mungkin big achievement untuk dia, tapi tak boleh generalkan semua orang lah pada pandangan aku. tu lagi kena ada ilmu. Ilmu tu dalam 20% tak apa.
80% tu, 80% tu kita kena kemahiran. Kita boleh jadikan kita jadi lebih bagus. That's it. Itulah video dia. Okay, ini pandangan aku sendirilah. Sebab sepanjang aku hidup, sekejap aku letak je. Okay, sepanjang aku hidup, yelah, kita bekerja, kita jumpa orang, bernetworking, jumpa orang. Aku jumpa banyak stage orang lah, which is ada yang sijil kemahiran, aku ada je kawan yang sijil kemahiran, aku ada je kawan yang diploma, degree, lagi apa, PhD, master. Aku kenal banyak jenis orang yang ada latar belakang education yang berbeza. So, apa yang aku nampak adalah lebih tinggi dia punya education level, dia orang ni lebih berhati-hati dalam memberi pandangan, lebih berhati-hati dalam problem solving, lebih berhati-hati dalam critical thinking. Sebab apa? Bagi aku macam berhati-hati ni makna kata kau akan cuba buat the best choice, the best option dalam apa sahaja. So bila kita bagi pandangan, kita tak sepatutnya judge lah maksud kata. Sebab macam based on video ni, personally aku rasa macam dia seolah-olah judging yang degree ni tak bagus langsung dan kau kena ambil sijil kemahiran sahaja. So bagi aku benda tu unfair. Sangat unfair kalau kita nak generaliskan dan kita nak, makna kata kita nak cakap dekat semua adik-adik yang tak berjaya tu, sijil kemahiran je, tak payah ambil degree, ambil time capsule tak nak ambil degree. Bagi aku benda ni tak bagus lah sebab kita mendidik seolah-olah kan kita belajar ni hanya untuk bekerja. Ada orang dia belajar untuk knowledge, ada orang memang dia belajar untuk bekerja, depend on masing-masing. So kalau orang yang belajar untuk knowledge ni, aku rasa video macam ni dia seolah-olah insulting orang-orang yang belajar for knowledge. So kalau kau rasa kau belajar untuk bekerja dan untuk kaya, kau tak perlu belajar pun. Even sijil kemahiran pun tak payah belajar. Kau bisnes pun boleh. So pada pandangan aku, kita tak sepatutnya ada, kita buat judgement and kita try to tepek dekat semua orang yang tengok video kita. So untuk aku, untuk brother ni, untuk uncle ni kan, aku faham dia ada right, dia ada hak untuk dia berkata based on opinion or experience je. Tapi based on experience aku, no, the world doesn't work like that. So bagi aku sebenarnya kalau kau ambil degree, kau akan be a person that more intelligent in term of, yelah, kita build kita punya diri, ourselves. Sebab knowledge ni dia tak akan build kita punya gaji, dia akan build kita punya diri. Dan daripada diri, nilai diri kita, macam mana kita value diri kita, macam mana kita tunjuk pada orang, itu yang mungkin akan put value in term of gaji, orang sanggup bayar kita, benda-benda macam tu. So aku rasa aku tak ada isu dan aku tak nafikan kawan-kawan aku yang kemahiran ni dia lebih mahir dalam bidang teknikal semua ni. Tapi dalam masa yang sama, aku tak kata juga orang-orang yang degree ni macam worthless langsung, tak ada nilai langsung, seolah-olah macam tu. Aku tak nak put any opinion aku, kau perlu sama degree atau tak. Apa yang aku rasa adalah, apa pun kau pilih tak salah sebab itu adalah jalan hidup kau. Jangan biar orang meletakkan opinion dia kepada hidup kita. So kita rasa salah macam ambil degree salah ke apa. Aku tak rasa benda tu bagus lah. So that's it untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Itu saja.